Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 7 akan melaksanakan tugasan 3 iaitu persembahan kumpulan iaitu forum. Forum kami yang bertajuk Migrasi dan Pelarian, Pendekatan Pengurusan Progresif bagi Integrasi Sosial dan Ekonomi. Saya Muhammad Azizul bin Ali Baba selaku Dr. Rahman iaitu pakar dalam pengurusan migrasi dan sumber manusia bangsa. Dan juga rakan-rakan saya. Saya Fizi Izulaika binti Azmi sebagai moderator. Saya Nur Atira binti Muhammad Hashim iaitu panelis kedua sebagai Puan Nadia, aktivis yang bekerja dengan pelarian dan migran. Selamat sejahtera dan terima kasih kepada semua yang hadir. Hari ini, kami akan membincangkan topik yang sangat penting dalam konteks global iaitu migrasi dan pelarian, pendekatan pengurusan progresif bagi integrasi sosial dan ekonomi. Mengikut laporan United Nations High Commissioner for Refugees, pada tahun 2022, terdapat lebih 89.3 juta orang yang dipaksa meninggalkan negara mereka akibat pelbagai masalah seperti konflik, keganasan dan perubahan iklim. Kita tidak boleh melihat isu ini sebagai masalah semata-mata, tetapi sebagai satu peluang yang dapat membina komuniti yang lebih inklusif dengan memanfaatkan kehadiran migran dan pelarian untuk menyumbang kepada pembangunan sosial dan ekonomi di negara tuan rumah. Bersama kita pada hari ini dua panel yang berwibawa. Yang pertama, Dr. Rahman, pakar dalam pengurusan migrasi dan sumber manusia antarabangsa yang akan memberikan pandangan beliau dari sudut akademik dan praktikal. Kedua, Puan Nadia, seorang aktivis yang bekerja di lapangan bersama pelarian dan migran. Beliau akan berkongsi pengalaman beliau mengenai cabaran yang dihadapi oleh komuniti dan bagaimana kita boleh membantu mereka untuk mencapai integrasi sosial dan ekonomi. Mari kita mulakan dengan soalan pertama kepada Dr. Rahman. Doktor, dari sudut pandangan doktor, apakah faktor utama yang boleh menyebabkan migran dan pelarian memilih negara-negara tertentu untuk berhijrah? Okey, baiklah. Terima kasih moderator atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Bagi menjawab soalan tersebut, terdapat beberapa faktor utama yang mendorong pelarian dan migran memilih negara tertentu untuk berhijrah. Terdapat beberapa faktor yang akan saya kongsikan. Faktor pertama ialah keamanan dan keselamatan. Pelarian sering meninggalkan negara asal mereka kerana konflik, perang atau penindasan dan sudah tentu keselamatan menjadi prioriti. Jadi mereka akan mencari negara yang stabil dan selamat di mana mereka boleh melindungi diri dan keluarga mereka. Sebagai contoh, selepas konflik di Syria, seperti kita sedia maklum, ramai pelarian memilih untuk berhijrah ke Jerman kerana negara tersebut menyediakan perlindungan yang kuat serta mempunyai reputasi sebagai negara yang stabil politiknya. Itu adalah faktor yang pertama. Kita pergi kepada faktor yang kedua ialah polisi immigration yang mesra. Baiklah, negara-negara yang mempunyai dasar pelarian yang terbuka atau mesra cenderung menjadi pilihan. Contohnya, Kanada dikenali dengan dasar terbuka mereka terhadap pelarian di mana mereka menyediakan program bantuan seperti pendidikan, latihan kemahiran dan sokongan kewangan. Kanada juga aktif dalam program resettlement iaitu penempatan semula yang membolehkan pelarian memulakan kehidupan baru dengan sokongan yang mencukupi. Jadi program ini sangat menarik mereka yang ingin mencari peluang untuk memulakan kehidupan yang lebih baik. Itu adalah faktor yang kedua. Jadi faktor yang ketiga pula yang sering mempengaruhi pilihan migran dan pelarian ialah kehadiran rangkaian sosial. Hal ini dikatakan demikian kerana banyak pelarian memilih untuk pergi ke negara di mana mereka mempunyai keluarga atau komuniti yang sudah ada. Jadi, kehadiran rangkaian ini memberi mereka sokongan emosi dan juga praktikal.
memudahkan proses penyelesaian dari segi bahasa, budaya dan juga kehidupan harian. Jadi contohnya juga pelarian dari Afghanistan iaitu cenderung berhijrah ke negara seperti Pakistan atau Iran kerana adanya komuniti besar dari Afghanistan di sana sendiri. Dan ini sedikit dapat membantu mereka menyesuaikan diri dengan lebih cepat. Bukan itu sahaja, ada juga faktor yang boleh saya tambah seperti contoh faktor lain yang mungkin turut berperanan termasuk peluang ekonomi dan juga kemudahan akses ke perkhidmatan sosial. Hal ini kerana seperti pendidikan dan kesihatan. Jadi negara-negara yang menawarkan peluang pekerjaan yang baik atau sistem pendidikan yang baik sering menjadi destinasi utama bagi pelarian dan juga migran ini sendiri. Bagi menjawab soalan tersebut, itulah serba sedikit faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tersebut. Terima kasih kepada Dr. Rahman. Jelas sekali faktor keselamatan, polisi, immigration dan rangkaian sosial memainkan peranan yang sangat penting dalam keputusan pelarian dan migran untuk memilih negara tujuan mereka. Bagi Puan Nadia pula, apakah pandangan Puan tentang perkara ini, terutamanya dari perspektif pelarian di lapangan? Baiklah, terima kasih Puan Moderator. Berdasarkan pengalaman saya bekerja di lapangan, saya bersetuju dengan apa yang dicakapkan oleh Dr. Rahman sebentar tadi. Namun, saya ingin menambah beberapa elemen penting dari perspektif praktikal. Salah satu faktor yang ditarik ialah akses kepada peluang pekerjaan. Ramai pelarian memilih negara di mana mereka dapat mencari nafkah untuk keluarga mereka. Contohnya di Turki. Pelarian Syria mempunyai akses kepada pasaran pekerjaan formal dalam sektor tertentu seperti pembinaan dan perkilangan setelah Turki melancarkan program izin kerja khas untuk pelarian-pelarian ini. Okey, program ini telah memberikan peluang kepada lebih 100,000 orang pelarian untuk bekerja secara sah, membantu mereka meningkatkan taraf hidup mereka di samping menyumbang kepada ekonomi negara. Okey, baik. Faktor kedua ialah mereka mendapat akses kepada perkhidmatan asas. Ramai pelarian memilih negara yang menyediakan penjagaan kesihatan dan pendidikan. Sebagai contoh, di Kenya, pelarian di kamp seperti Dadaab dan Kakuma menerima bantuan pendidikan dan kesihatan daripada agensi kebangsaan antarabangsa iaitu UNHCR. Walaupun hidup di dalam kamp, mereka mendapat kemudahan perubatan dan sekolah yang membuatkan ramai pelarian memilih untuk tinggal di sana daripada bergerak ke tempat lain yang mungkin tidak mempunyai perkhidmatan yang diberikan kepada mereka. Okey, baik. Faktor ketiga ialah kebebasan bergerak dan integrasi sosial. Seperti yang kita tahu, di beberapa negara, pelarian terhad pada kamp atau kawasan tertentu. Namun di Colombia, pelarian Venezuela diberi kebebasan untuk tinggal dan bekerja di mana-mana bahagian negara. Mereka diberikan temporary protection status yang membolehkan mereka mengakses perkhidmatan sosial seperti kesihatan dan pendidikan serta bekerja dalam sektor formal. Langkah ini telah membantu ribuan pelarian-pelarian ini untuk menyelesaikan diri dan menyumbang kepada komuniti tempatan. Okey, kebebasan ini bergerak dan peluang untuk integrasi sosial yang lebih baik menjadikan Colombia salah satu destinasi yang lebih menarik bagi pelarian ini. Okey, akhir sekali ialah sikap masyarakat tempatan yang memainkan peranan penting. Di beberapa negara, masyarakat tempatan cenderung lebih menerima kehadiran pelarian ini. Sebagai contoh, di Kanada, program penempatan pelarian melibatkan komuniti tempatan yang menjadi penaja bagi pelarian. Ini membantu mereka dari segi perumahan, pekerjaan dan adaptasi budaya. Sokongan daripada komuniti ini menjadikan Kanada destinasi yang lebih mesra untuk pelarian.
mereka tahu mereka mendapat bantuan dan bimbingan semasa proses integrasi. Baiklah, terima kasih kepada Puan Nadia. Dari contoh-contoh yang Puan berikan tadi, jelaslah bahawa faktor seperti peluang pekerjaan, akses kepada perkhidmatan asas, kebebasan bergerak dan sikap masyarakat tempatan sangat mempengaruhi keputusan pelarian dalam memilih negara yang menjadi tujuan mereka. Baiklah, bagi soalan kedua, saya ingin tujukan kepada Dr. Rahman. Apakah pandangan doktor tentang cabaran utama yang dihadapi oleh pelarian dan migran dalam proses integrasi sosial dan ekonomi di negara tuan rumah? Okey, baiklah. Terima kasih moderator atas soalan yang kedua itu tadi. Okey. Pada pandangan saya, dalam konteks global, cabaran utama dalam integrasi sosial dan ekonomi migran dan pelarian biasanya berkisar pada 3 aspek. Antaranya iaitu linguistik, budaya dan ekonomi. Baiklah, yang pertama, cabaran bahasa merupakan halangan terbesar bagi pelarian, terutamanya bagi mereka yang berasal dari negara yang sangat berbeza dari segi bahasa. Sebagai contoh, pelarian dari Syria yang mencari perlindungan di Jerman menghadapi kesukaran untuk berkomunikasi kerana perbezaan bahasa. Ini menghalang mereka daripada mengakses perkhidmatan asas seperti penjagaan kesihatan ataupun pendidikan. Jadi yang kedua iaitu terdapat cabaran perbezaan budaya. Hal ini dikatakan demikian kerana integrasi sosial boleh menjadi sukar apabila pelarian perlu menyesuaikan diri dengan norma dan adat tempatan yang mungkin jauh berbeza daripada budaya asal mereka. Misalnya di Sweden, program integrasi pelarian Syria termasuk pengenalan kepada budaya tempatan dan latihan mengenai hak asasi manusia di negara tersebut. Baiklah, dari sudut ekonomi pula, ramai migran dan pelarian tidak dapat menggunakan kelayakan atau kemahiran mereka kerana sijil mereka itu tidak diiktiraf oleh negara tuan rumah. Sebagai contoh, seorang doktor dari Afghanistan ini mungkin terpaksa bekerja dalam sektor pembinaan di negara seperti Kanada kerana proses pengiktirafan kelayakan yang kompleks dan juga memakan masa. Jadi ini mengakibatkan mereka terpaksa menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemahiran mereka. Jadi yang membawa kepada pembaziran bakat itu sahaja. Terima kasih kepada Dr. Rahman. Statistik juga menunjukkan bahawa hanya sekitar 50% pelarian yang berjaya mendapatkan pekerjaan dalam tempoh 5 tahun setelah tiba di negara baru. Ini jelas menunjukkan bahawa cabaran birokrasi dan pengiktirafan kelayakan masih menjadi halangan utama. Jadi Puan Nadia, sebagai aktivis yang bekerja di lapangan, apakah cabaran utama yang Puan sering lihat daripada perspektif Puan? Baiklah, terima kasih atas soalan yang diberikan. Saya bersetuju dengan apa yang Dr. Rahman katakan sebentar tadi. Ianya selaras dengan apa yang saya lihat di lapangan. Cabaran yang paling jelas yang dapat saya lihat adalah akses kepada perkhidmatan asas seperti kesihatan, pendidikan dan perumahan. Sebagai contoh, di negara kita sendiri, iaitu Malaysia, pelarian dari Myanmar sering menghadapi kesukaran untuk mendapatkan rawatan kesihatan kerana mereka tidak diiktiraf secara rasmi sebagai pelarian oleh kerajaan. Dan dengan ini, mereka tidak layak untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan percuma atau subsidi. Selain itu, pelarian juga sering menghadapi diskriminasi sosial. Dalam banyak kes, masyarakat tempatan memandang serong terhadap pelarian ini. Mereka melihat pelarian ini sebagai pesaing untuk pekerjaan atau sebagai beban pada sistem sosial. Sebagai contoh, di beberapa negara Eropah,
terdapat sentimen yang semakin meningkat dalam kalangan penduduk tempatan yang percaya bahawa pelarian akan mengurangkan peluang pekerjaan dan menjejaskan keselamatan sosial mereka. Namun, saya ingin memberi contoh yang positif iaitu daripada Uganda, di mana pelarian diberi kebebasan untuk bergerak dan bekerja. Mereka juga diberi tanah untuk bercucuk tanam yang membolehkan mereka menjadi lebih berdikari di samping menyumbang kepada ekonomi tempatan negara tersebutlah. Pendekatan ini telah memperlihatkan kejayaan dari segi integrasi ekonomi dan sosial pelarian di Uganda. Terima kasih kepada perkongsian pengalaman Puan Nadia. Kita telah mendengar tentang cabaran yang dihadapi oleh pelarian dan migran. Jadi, mari kita bincangkan apakah langkah-langkah progresif yang boleh diambil untuk membantu mengatasi cabaran-cabaran ini. Dr. Rahman, dari sudut pandang doktor, apakah pendekatan progresif yang boleh diambil untuk mempercepatkan integrasi sosial dan ekonomi migran dan pelarian? Alright, baiklah. Terima kasih atas soalan langkah-langkah tersebut. Jadi, bagi sudut pandangan saya, pendekatan progresif yang paling penting ialah memastikan akses yang lebih mudah kepada pendidikan dan juga latihan pekerjaan. Perkara ini dikatakan kerana negara tuan rumah harus menyediakan program pendidikan yang lebih inklusif, termasuk kelas bahasa dan pengenalan kepada budaya tempatan. Contohnya di Kanada, program Language Instruction for Newcomers to Canada, LINC, iaitu telah membantu ramai pelarian mempelajari bahasa Inggeris atau Perancis yang menjadi faktor penting dalam kejayaan integrasi sosial ini. Malah, selain itu juga, kita perlu mewujudkan dasar untuk memudahkan pengiktirafan kelayakan. Di negara seperti Australia, kita dapat lihat program khusus yang mempercepatkan proses pengiktirafan kelayakan profesional bagi pelarian yang datang dari latar belakang profesional seperti doktor dan juga jurutera. Langkah ini juga dapat membolehkan pelarian menyumbang kepada ekonomi dengan menggunakan kemahiran mereka yang sebenarnya, sekaligus meningkatkan taraf hidup mereka dan menyumbang kepada pembangunan negara itu sendiri. Jadi pendekatan lain yang dapat saya kongsikan juga yang berkesan ataupun yang lebih berkesan ialah kerjasama awam swasta. Okey, sektor swasta perlu dilibatkan dalam menyediakan peluang pekerjaan kepada pelarian melalui inisiatif seperti program magang dan latihan industri. Di Jerman, syarikat-syarikat besar seperti Siemens dan Deutsche Telekom telah melancarkan program latihan untuk pelarian dan dapat membantu mereka memperoleh kemahiran yang sesuai dengan keperluan industri tempatan itu sendiri. Terima kasih, Doktor. Pendidikan memang memainkan peranan yang penting dalam integrasi sosial dan berdasarkan contoh yang Doktor berikan, jelas sekali kita dapat lihat negara-negara yang memberikan tumpuan kepada pendidikan untuk pelarian lebih berjaya dalam proses integrasi ini. Jadi Puan Nadia, dari segi ekonomi pula, apakah pendekatan yang progresif yang boleh membantu pelarian untuk menyumbang kepada ekonomi negara tuan rumah? Baiklah, melalui pengalaman yang saya lalui sendiri, salah satu pendekatan yang paling berkesan ialah dengan menyokong pelarian untuk memulakan perniagaan kecil. Banyak pelarian datang dengan kemahiran dan pengalaman perniagaan, namun mereka kekurangan modal atau sokongan untuk memulakan perniagaan di negara baru. Contohnya di Jordan, UNHCR bekerjasama dengan institusi kewangan tempatan untuk menyediakan mikrokredit kepada pelarian Syria yang membolehkan mereka memulakan perniagaan kecil.
Ini bukan sahaja memberi mereka sumber pendapatan, malah membantu mereka mencipta peluang pekerjaan bagi masyarakat tempatan. Okey, program seperti ini dapat mempercepatkan lagi integrasi ekonomi pelarian dan membina hubungan yang lebih positif antara pelarian dengan penduduk tempatan. Dengan melibatkan pelarian dalam ekonomi, kita sebenarnya mencipta satu situasi menang-menang untuk semua pihak. Kita telah mendengar banyak pandangan yang bernas tentang bagaimana kita boleh menangani cabaran migrasi dan pelarian melalui pendekatan progresif. Jelas sekali bahawa pelarian bukan sahaja boleh menjadi beban tetapi juga boleh menjadi aset kepada sesebuah negara tuan rumah jika pelarian dan migran ini diberikan peluang yang adil untuk menyumbang. Sebelum kita mengakhiri forum pada hari ini, saya ingin meminta setiap panelis untuk memberikan pandangan ataupun kesimpulan mereka. Dr. Rahman, apakah mesej utama doktor kepada hadirin pada hari ini? Baiklah, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung. Jadi sedikit pesanan ataupun daripada saya iaitu secara kesimpulannya saya dapat simpulkan bahawa integrasi pelarian bukanlah sesuatu yang boleh dicapai dalam sekelip mata. Ia memerlukan dasar yang menyeluruh dan kerjasama antara kerajaan, NGO dan sektor swasta. Maupun pelarian bukanlah masalah, tetapi mereka boleh menjadi sebahagian daripada penyelesaian jika diberi peluang yang betul kepada mereka ini. Kita perlu bergerak ke arah dasar yang lebih inklusif untuk memastikan mereka ini dapat menyumbang kepada ekonomi dan juga masyarakat kita nanti. Terima kasih kepada Dr. Rahman. Puan Nadia pula, bagaimana pandangan Puan dan kesimpulan yang Puan boleh simpulkan forum pada hari ini? Baiklah, saya di sini ingin menekankan bahawa pelarian merupakan individu yang mencari perlindungan dan peluang untuk memulakan kehidupan baru. Oleh itu, kita semua mainkan peranan yang penting dalam membantu mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Melalui sikap keterbukaan dan sokongan yang betul, saya yakin kita boleh membina masyarakat yang lebih inklusif dan harmoni. Terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua panelis kita pada hari ini. Dengan itu, kita akhiri forum kita pada hari ini. Semoga perbincangan yang kita bincangkan dapat memberikan inspirasi kepada kita semua untuk memainkan peranan dalam membantu pelarian dan migran dalam mencapai integrasi yang lebih baik dari segi sosial ataupun ekonomi. Terima kasih. Dah ke? Dah